persidangan Dewan Rakyat. Dalam usaha mewujudkan jarak pemisah dan mengurangkan risiko jangkitan COVID-19, penghadang lut sinar dipasang di antara tempat duduk ahli parlimen di Dewan Rakyat. Manakala pelaksanaan penambahbaikan modul dan model pembelajaran pertanian pintar antara yang dibangkitkan ketika sesi soal jawab lisan. Laporan lanjut bersama Andy Reza Rohadian di Parlimen. Baik, silakan Andy. Yesha, semua ahli parlimen diminta untuk memakai pelitup separuh muka sepanjang persidangan berlangsung. Selain itu, penghadang lut sinar turut diletakkan di antara ahli parlimen bagi mengekalkan penjarakan fizikal. Saya memohon perhatian semua ahli yang berhormat bahawa pemakaian pelitup muka face mask adalah diwajibkan pada setiap masa di dalam Dewan dan hanya dibuka sekiranya ahli-ahli yang berhormat hendak berucap. Ahli-ahli yang berhormat hendaklah menarik penghadang yang dipasang semasa duduk di dalam Dewan untuk memastikan jarak pemisah antara ahli-ahli yang berhormat dan tiada kontak rapat antara ahli-ahli yang berhormat. Baik, penghadang lut sinar tersebut hanya diletakkan sementara. Datuk Seri Azalina turut menzahirkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam meletakkan penghadang lut sinar tersebut di Parlimen. Beliau memaklumkan perkara tersebut ketika sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, pada sesi pertanyaan jawab lisan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut menzahirkan penghargaan kepada pengeluar kereta yang membangunkan sistem Child Reminder atau peringatan kanak-kanak dalam kenderaan bagi memastikan kes kematian kanak-kanak di dalam kenderaan dapat diatasi. Timbalan Menterinya, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, sistem tersebut juga dibangunkan melalui aplikasi navigasi seperti Waze bagi memberi peringatan kepada pengguna aplikasi tersebut untuk tidak meninggalkan kanak-kanak di dalam kenderaan. Kementerian akan terus berusaha untuk mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi, kementerian, termasuk Kementerian Pengangkutan, Kementerian Jalan Raya dan agensi yang lain untuk memastikan edukasi ini dapat memberi kesan yang lebih terutama dalam memberi kesedaran kepada ibu bapa. Terima kasih. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang. Mengulas lanjut, Datuk Siti Zailah turut memaklumkan kementeriannya menyediakan khidmat kaunseling kepada ibu bapa atau penjaga yang mengalami gangguan emosi akibat kematian anak yang disebabkan kecuaian sendiri. Dalam usaha untuk menangani kes kematian kanak-kanak dalam kenderaan, kementeriannya juga telah menerima cadangan dan maklum balas daripada orang awam yang kemudiannya telah dikemukakan kepada pihak berkaitan termasuk Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR. Antara cadangan yang diutarakan, bayi tidak boleh diletakkan di tempat duduk belakang kerusi pemandu kerana ia adalah titik buta. Ibu bapa juga perlu meletakkan beg keperluan anak di tempat duduk hadapan sebagai peringatan bahawa anak mereka berada di dalam kenderaan. Baik, sementara itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan melaksanakan dan juga menambah baik model dan modul pembelajaran pertanian pintar. Ia bagi melahirkan golongan belia tani masa depan melalui latihan flagship program Agropreneur Muda. Pihak kementerian juga turut menyediakan program latihan jangka pendek dan juga panjang untuk melahirkan usahawan tani melalui penggunaan teknologi terkini melibatkan belia berusia antara umur 18 hingga 40 tahun. Antara program yang disediakan untuk golongan tersebut ialah Sijil Pertanian dan Sijil Kemahiran Malaysia, Inkubator Usahawan Belia Tani, Keusahawanan Kemahiran Pemprosesan Makanan dan Kelab Usahawan Siswazah Tani My Agrosis. Selain itu, penggunaan teknologi yang moden akan turut diaplikasikan. Integrasian teknologi pertanian moden seperti penggunaan robot, agrorobotik, penderiaan sensor, pertanian tepat, precision farming, penggunaan drone, pembangunan data pertanian, big analytical data, aplikasi berasaskan Internet of Things IoT, model kilang tanaman dan lain-lain. Dan keempat, pemberian bantuan berbentuk insentif yang bersesuaian kepada para petani seperti skim pembiayaan mekanisasi dan automasi di bawah Agrobank bagi perolehan peralatan dan sistem mekanisasi dan otomasi seperti jentera traktor dan lain-lain. Baik, beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fadzil.
Baik saudara, Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang dan akan meneruskan sesi penggulungan usul titah diraja. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan perkembangan penuh persidangan Dewan Rakyat. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri untuk berita lain dalam Berita Tengah Hari. Syah, silakan. Terima kasih, Andy. Aliran trafik lebuh raya seluruh negara dilihat lancar berbanding semalam. Perkembangan semasa bersama Nur Liana Tarmizi di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Bangi. Silakan, Liana. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri Muhammad Shah Musa. Melihat kepada skrin di sebelah ini, dapat saya simpulkan laluan trafik di sebelah selatan menuju ke Ibu Negara bergerak lancar. Namun begitu, beberapa aliran trafik lebuh raya di beberapa tempat yang lain, misalnya kita mulakan dari laluan utara ke selatan, iaitu di Perai di kilometer 136.8. Pertambahan kenderaan semakin banyak. Ini kerana disebabkan laluan lebuh raya Perai bukan sahaja digunakan oleh orang ramai yang ingin pulang dari kampung ke Ibu Negara, tetapi juga kerana lebuh raya ini merupakan kawasan industri yang turut digunakan oleh penduduk di sekitarnya. Beralih pula dari Perai ke Cangkat Jering di kilometer 219.8. Kenderaan juga dilihat semakin banyak dan sedang mengalami pertambahan. Malah kenderaan-kenderaan juga dilihat sedang bergerak perlahan menuju ke Sungai Perak. Di Sungai Perak menghala ke Terowong Menora, kenderaan nampaknya semakin banyak meskipun belum ada kesesakan trafik yang berlaku. Namun begitu, pengguna yang ingin menggunakan laluan dari utara ke selatan dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda sebaik mungkin. Sedikit perkembangan di laluan lebuh raya Pantai Timur di Tol Bentung seperti yang anda dapat lihat. Pertambahan kenderaan berlaku sejak jam 10 pagi tadi. Malah di laluan tol ini juga kenderaan dilihat sesak dan padat, malah sering bergerak perlahan menuju sehingga ke Lenteng. Baik, sedikit lagi perkembangan di Karak. Laluan di lebuh raya Karak nampaknya tidak ada sebarang kesesakan dan berjalan lancar. Untuk itu, kita bersama pula dengan Jalbata di Persada Plus. Silakan, Jay. Baik, terima kasih Liana di LLM. Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik Lebuh Raya Plus di Persada Plus di Subang, membawakan perkembangan terkini aliran trafik semasa di sepanjang jajaran Lebuh Raya Utara Selatan di kawasan utara maupun kawasan selatan. Jadi kita boleh zoom ke paparan CCTV di belakang saya di kawasan Simpang Pulai arah ke selatan. Nampaknya kesesakan berlaku disebabkan ramai pengguna sedang masuk ke kawasan rehat, mungkin sebab waktu rehat makan tengah hari. Dan di kawasan Terowong Menora juga seperti tadi ada sedikit kesesakan, dikabarkan ada terdapat sebuah lori rosak, ianya dah pun beredar dan trafik mulai beransur lancar. Dan di Sungai Perak juga trafik terus meningkat tetapi masih terkawal, ianya bertali arus. Peningkatan dilaporkan sekitar waktu tengah hari tadi. Dan ini di kawasan Simpang Pulai, lokasi 2 km sebelum kawasan rehat, juga menunjukkan sedikit kelewatan disebabkan ramai pemandu yang menghala ke kawasan rehat. Jadi untuk mendapatkan perkembangan lanjut tentang perkembangan trafik semasa, bersama dengan saya ialah Ketua Kecemerlangan Operasi Plus Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz. Jadi boleh kongsikan bagaimana trafik semasa? Malam semalam katanya agak sibuk. Berapa jumlah pengguna yang direkodkan setakat ini? Baik, Ji, kalau dibandingkan dengan semalam, kalau kita tengok keadaan trafik hari ini amat baik dan lancar sekali sebenarnya dibanding dengan semalam. Tetapi semalam trafik kita bersurai lebih kurang pukul 3.30 pagi je, baru trafik kita bersurai. Dan daripada pagi lagi kami memantau trafik meningkat sedikit hari ini arah ke selatan daripada utara, termasuk juga di kawasan-kawasan yang sebentar tadi yang Ji tersebutkan. Walau bagaimanapun trafik dari selatan amat lancar sekali. So saya menjangka keadaan ini akan berterusanlah sehingga petang ini. Mungkin ada peningkatan sedikit selepas waktu tengah hari inilah, insya-Allah. Okey, baik. Jadi bagaimana pula dengan pematuhan SOP, sebab kita masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan dan 1 Ogos pemakaian pelitup muka diwajibkan. Jadi macam mana pematuhan dan juga dari segi penguatkuasaan pihak PLAS sendiri? Baik, semua SOP ataupun new norma di sepanjang lebuh raya ini termasuk di kawasan rehat masih lagi terguna pakai. Dan kita memantau rapat sebenarnya pematuhan ini dan kita mohon kerjasama daripada semua untuk memberi kerjasama mematuhi dan mengamalkan semua new norma tersebut untuk kita
menguruskan COVID-19 ini. Dan memang ada penguatkuasaan yang memantau sentiasa sepanjang masa di kawasan-kawasan tersebut. Elakkan kita beramai-ramai untuk berehat di kawasan-kawasan tersebut dan kekalkanlah jarak physical distance yang kita telah tanda. Gunakan surau contohnya dalam jangka waktu yang tertentu dengan muatan yang kapasiti yang telah dibenarkan. Dan itu semuanya adalah benda yang memang kita pantau sepanjang masa di kawasan-kawasan rakyat tersebutlah. Okey, baik. Terima kasih Encik atas perkongsian dengan berita RTM. Baiklah, anda boleh dapatkan perkembangan terkini maklumat lalu lintas semasa di sepanjang Lebuh Raya Plus dengan mengikuti perkongsian di laman Twitter @plustraffic atau hubungi talian hotline di 1800 8800. Ramai pegawai khidmat pelanggan sedia menunggu panggilan anda jika anda sebarang ada pertanyaan ataupun kemusykilan. Jadi setakat itu saja daripada saya di Persada Plus. Terus pandu berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi. Kembali bersama dengan Syah Musa di Angkasa Puri. Silakan.